Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afiziat Zaman dalam Buletin Awni Khas yang mana pada hari ini dan masa ini kami di Astro Awani akan bawakan kepada anda tumpuan terarah kepada pengumuman pembentukan Kabinet baru yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada pukul 11 pagi ini, yang mana ini berita yang juga baru saja kami terima. Kalau kita lihat di laman media sosial Facebook Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada mengemas-kini satu status berkaitan dengan pengumuman tersebut, dan beliau juga kalau kita lihat menyatakan salam Jumaat berakah kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebentar lagi pada jam 11 pagi saya akan umumkan senarai menteri-menteri kabinet yang akan turut serta dalam pentadbiran ini. Sama-sama kita nantikan, dan seperti yang dapat saksikan pada pukul 11 pagi ini kami akan membawakan kepada anda secara langsung berkaitan dengan pengumuman tersebut. Dan sebelum kita pergi kepada pengumuman tersebut, kami mahu melihat dahulu suasana di pekarangan pejabat Perdana Menteri, yang mana wartawan kami Umar Vati telah pun bersedia di sana untuk melihat situasi dan siapakah yang berada di sana. Ada pergerakan berkaitan dengan kenderaan-kenderaan VIP atau bagaimana sebenarnya? Umar, boleh ceritakan situasi dan juga keadaan semasa di sana? Ramai ke wartawan-wartawan dah ada di sana, dan ada tak pergerakan daripada golongan-golongan VVIP di sana? Terima kasih Afizi di studio, dan pada ketika ini saya berada di pejabat rasmi Jabatan Perdana Menteri, dan setibanya kami lebih kurang dalam pukul 9.30. 5 minit kemudian kenderaan yang dinaiki oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri tiba lebih kurang 9.35, dan beliau sempat melambaikan tangan kepada para media yang menunggu di sini sejak pukul 8 pagi tadi. Dan antara media-media yang hadir di sini adalah dari semua agensi media termasuk bernama RTM, Sinar Berita Harian dan sebagainya. Dan selain daripada itu juga kami sempat melihat pergerakan beberapa kenderaan VIP yang belum tidak tahu siapa sebab kenderaannya dicermin gelapkan dan sebagainya. Dan kami masih lagi mendapatkan siapa individu-individu yang benar-benar berada dalam pekarangan Jabatan Perdana Menteri. Itu satu. Dan apa yang saya boleh kongsikan ini dalam pukul 11, semua persoalan, semua soalan yang dicetuskan, yang dibangkitkan oleh rakyat Malaysia sendiri akan terjawab, sama ada Timbalan Perdana Menteri tentunya menjadi tumpuan. Jawatan itu antara yang menjadi tumpuan pada ketika ini. Itu satu. Selain daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri, 4 lagi portfolio yang pada ketika ini menjadi tumpuan utama rakyat Malaysia. Bukan sahaja Malaysia, malah saya merasakan bahawa satu dunia juga sedang melihat bagaimana perkembangan politik Malaysia. Antara 4 portfolio yang menjadi tumpuan adalah tentunya Kementerian Kesihatan, Kementerian Mosti, Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kewangan. Dan juga ada timbul beberapa persoalan, sama ada mungkin kementerian ini seperti Kementerian Kewangan akan dilantik senator bukan dalam kalangan ahli parlimen untuk memegang jawatan itu. Itu mungkin akan terjawab dalam setengah jam lagi apa-apa pun Fizi. Dan saya masih berada di sini sehingga semua pengumuman kabinet yang dijangka diumumkan pukul 11 selesai. Dan kita boleh teruskan bersama Astro Awani dan astroawani.com Afizi untuk perkembangan. Saya akan kongsikan perkembangan dari semasa ke semasa Afizi. Dan Umar Vati, dalam masa yang sama juga, sebelum tiba pada pukul 11 ini, ketika mana selepas pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri lepas, muncul pelbagai PDF, pelbagai gambar-gambar yang tular di media sosial berkaitan dengan senarai nama ahli-ahli kabinet yang sebenarnya itu adalah berita palsu. Bagaimana Umar melihat perkara ini, Umar? Ya, benar Fizi. Apa-apa pun mungkin Timbalan Perdana Menteri dikatakan beberapa individu termasuk Datuk Seri Hamzah sendiri dan Datuk Seri Azmin Ali dan beberapa lagi individu dinamakan sebagai Timbalan Perdana Menteri pun begitu. Ada juga yang memberitahu tidak wujudnya jawatan Timbalan Perdana Menteri, dan kabinet ini mungkin dilihat sebagai kabinet dalam berskala kecil. Itu ramalan, itu jangkaan yang dibuat oleh penganalisis politik sebelum ini. Dan juga ada juga yang mengatakan bahawa tidak ada jawatan timbalan menteri bagi semua kementerian. Itu satu, memandangkan kabinet yang dibentuk pada ketiga ini hanya untuk tempoh 1 atau 1.5 tahun sahaja sebelum pelaksanaan pilihan raya umum yang ke-15. So apa-apa pun setakat ini tidak ada sebarang pengesahan daripada Jabatan Perdana Menteri ataupun Datuk Seri Ismail sendiri.
Dan saya kira itu semua maklumat palsu, berita palsu. Kalau tidak confirm kesayannya, saya rasa kita tidak perlu berkongsi. Okey. Dan Umar, untuk yang kali terakhir mungkin Umar boleh kongsikan suasana di sana, wartawan-wartawan berkumpul di mana, bagaimana keadaan kawalan keselamatannya oleh anggota-anggota yang bertugas di sana, adakah suasana tenang tanpa sebarang masalah? Ya, Fizi, untuk pergerakan para wartawan juga disediakan 2 buah kaemer untuk kami duduk, duduk di sini dan memandangkan cuaca pada ketika ini sangat panas. Dan itu saja saya rasa, dan kami juga diberi peluang untuk meletakkan kenderaan di tepi jalan, dan berbanding dengan sebelum ini, kenderaan terpaksa diletakkan di satu kawasan yang jauh dan terpaksa berjalan kaki, dan hari ini kami dibenarkan untuk memarkirkan kenderaan di sebelah jalan, dan ini agak memudahkan pergerakan para wartawan pada ketika ini. Okey, baik. Tugas seorang wartawan bukan mudah kerana Dan kami apa yang akan... saya boleh kongsikan, Afizi? Ya. Silakan Umar. Ya, cuma dua media rasmi saja yang dibenarkan masuk untuk mengikuti pengumuman pembentukan kabinet baru, iaitu Bernama dan RTM saja dibenarkan masuk. Pun begitu, kita akan sentiasa di sini untuk berkongsi dari ke semasa, Fizi. Okey, itu disebabkan oleh Bernama dan juga RTM merupakan media rasmi kerajaan dan sudah pasti mereka akan dibenarkan untuk membuat liputan berkaitan perkara tersebut. Tapi jangan bimbangkan, media Astro Awani juga akan bawakan secara terperinci, komprehensif dan kepantasan untuk pastikan bahawa penonton Astro Awani tidak terlepas daripada sebarang maklumat berkaitan dengan pembentukan kabinet. Dan tugas seorang wartawan itu sangat krusial dan kami akan sentiasa di sini berkampung, berpanas, berhujan dan sebagainya untuk bawakan perkongsian berkaitan dengan pembentukan kabinet baru yang kita harapkan akan dapat bawa perubahan tertentu, membawa keluar daripada negara ini daripada pandemik COVID-19. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat sebelum pengumuman penting pada pukul 11 pagi ini, saya mahu bawakan perbincangan berkaitan dengan jangkaan-jangkaan apa yang perlu dilakukan oleh kabinet-kabinet baru, individu-individu yang dilantik kepada tugas-tugas ataupun menteri-menteri yang dianggap sebagai begitu krusial. Contohnya Kementerian Kesihatan, Kementerian MOSTI yang menguruskan vaksinasi, Kementerian Keuangan dan sebagainya. Jadi saya nak buat bersama dengan anda Profesor Dr. Muhammad Fuad Osman. Beliau merupakan Ketua Kluster Keselamatan dan Kestabilan Negara Majlis Profesor UUM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam, Hafizi. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Seronok cuti di Kedah. Sebelum kita nak pergi kepada pengumuman kabinet ini, sudah pasti tumpuan terarah kepada saiz kabinet. Ramai orang bincangkan berkaitan dengan saiz kabinet, sama ada ia kecil ataupun besar. Kalau kita lihat Kerajaan Barisan Nasional, Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Perikatan Nasional sendiri, walaupun Perikatan Nasional yang paling besar saiz kabinetnya, tetapi sebenarnya jumlahnya taklah begitu banyak. Kalau kita imbas sedikit, jumlah kabinet kepada Perikatan Nasional 32 menteri, 38 timbalan menteri. Jumlah Kabinet Pakatan Harapan 28 menteri, 26 timbalan menteri. Kabinet Barisan Nasional 2013 30 menteri dan juga 27 timbalan menteri. Ramai orang mempersoalkan saiz kabinet. Adakah ini sebenarnya penting ataupun sebenarnya lebih penting adalah individu yang menjawat jawatan dalam kabinet itu untuk membawa keluar negara ini daripada pandemik COVID-19? Adakah Prof berpandangan sedemikian rupa ataupun ada yang Prof boleh kongsikan? Pada saya, Hafizi, yang paling penting adalah sejauh mana kabinet yang akan dibentuk ini boleh berfungsi dengan baik, adalah kabinet yang efisien, diwakili oleh ahli-ahli yang efisien, integriti dan yang boleh membawa merealisasikan segala perancangan yang penting. Sama ada dia besar ataupun dia kecil, itu ada sesuatu perkara yang boleh dibincangkan lah. Tetapi selama mana ia boleh memberikan fungsi yang terpenting, khususnya pada ketika ini, dan dia boleh membawa agenda bagaimana membawa keluar negara daripada konflik yang kita hadapi, saya rasa itu adalah yang lebih penting. Sama ada berapa besar ataupun kecil, itu very relatively boleh diperbincangkan. Sebagaimana ada sebelum ni ada kementerian ada 26, ada 32 dan sebagainya. Saya rasa akhirnya yang rakyat dan semua orang ingin lihat adalah adakah kabinet yang dibentuk itu bersesuaian dan boleh membawa perubahan yang serta-merta oleh kerana keadaan kita yang berada dalam mood konflik dan keadaan keselamatan yang agak
meruncing ketika ini dengan kadar jangkitan yang cukup besar kemarin 25,000 dan sebagainya. Saya kira rakyat ingin melihat kabinet itu yang pertamanya siapakah yang akan menduduki kabinet ataupun kementerian-kementerian yang utama ataupun kanan, sebagai contohnya Kementerian Kewangan, Kementerian Pendidikan, Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesihatan, Kementerian Musti, Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya, dan juga Kementerian Luar. Sekarang ni Kementerian Luar Negeri pun boleh dianggap sebagai penting kerana dia menghubungkan Malaysia dengan seluruh dunia. Jadi rakyat ingin melihat siapakah yang akan diletakkan di tempat itu supaya segala perancangan yang lama, yang baru akan dapat dilaksanakan dengan tuntas, dengan cepat, dengan efektif supaya negara kita boleh berada di dalam landasan ke arah membina kembali negara yang teruk terkesan daripada COVID-19 dan kejatuhan ekonomi pada ketika ini, Hafizi. Dan Prof, dalam masa yang sama juga ada berpandangan ataupun bimbang sebenarnya berkaitan dengan pelantikan individu-individu ke jawatan-jawatan kabinet ini. Kita boleh jangkakan sekiranya wabak COVID-19 ini dikawal disebabkan oleh krisis politik yang kita lalui berpanjangan dan terjadi sekali lagi. Ada yang berpandangan bahawa individu yang menjawat jawatan menteri dan juga timbalan menteri barisan kabinet kali ini sebenarnya hanya akan menjawat dalam tempoh setahun setengah, 2 tahun. Itu mungkin jangkaan-jangkaan sebelum kita ke arah PRU yang ke-15. Bagaimana sebenarnya untuk pastikan bahawa individu-individu ini walaupun tempoh tersebut tidak lama tetapi segala apa yang dilakukan adalah bertujuan untuk agenda pemulihan negara dan bukan hanya menjalankan tugas untuk mengisi kekosongan jawatan, untuk menyeimbangkan sokongan parti-parti dan sebagainya kepada Perdana Menteri dan bukan hanya melepaskan batuk di tangga apabila menjawat jawatan tersebut. Saya rasa sebenarnya kalau kita lihat tempoh matang parlimen ini sehingga 2023, walaupun ada yang mengatakan bahawa setahun setengah dan sebagainya, tetapi secara asasnya setahun setengah itu satu tempoh yang agak lama, supaya bukan tidaklah panjang tetapi medium lah, separuh panjang kan. Tetapi dalam masa tempoh ini berbagai perkara boleh dilaksanakan, boleh dirancang untuk memastikan bahawa Malaysia berada pada keadaan yang sebenar selepas ini. Kan sebagai contohnya lah kita melihat bagaimana untuk melandaikan jangkitan, menurunkan jangkitan itu perlu diambil masa di antara 2 bulan hingga 3 bulan. Masih lagi relatively pendek lah kalau nak dikatakan dengan setahun setengah itu. Dan saya kira yang penting pada negara dan rakyat pada hari ini ialah apa yang berlaku pada hari ini. Kan apa yang boleh dilaksanakan pada ketika ini. Apakah dia jenis kabinet yang akan ditubuhkan dan apakah dia perancangan dan pelaksanaan yang akan dibuat pada ketika ini. Itu lebih penting saya kira. Sama ada kabinet ini akan berlangsung, akan dapat bertahan lama sampai PRU 15 ataupun tidak, itu sesuatu yang boleh dipikirkan tapi bukanlah menjadi kebimbangan dan kerisauan kita pada ketika ini. Yang penting pada saya, we move on, kita move forward. Apa yang ada pada ketika ini yang penting, sebab apa yang ada pada ketika ini akan menentukan kesinambungan kita di hadapan. Jadi saya rasa mungkin ada benar yang mereka mengatakan begitu, tapi yang pentingnya apa yang kita hadapi sekarang ini, agar kabinet yang akan ditubuhkan ini adalah satu pasukan yang padu, yang boleh membawa aspirasi rakyat dan negara keluar daripada keruncingan COVID-19 dan juga masalah ekonomi dan sebagainya. Dan itu yang lebih penting berbanding dengan apa yang kita fikirkan down the line lah yang lebih panjang. Saya rasa itulah adalah tanggungjawab Kabinet Datuk Seri Ismail Sabri untuk menubuhkan satu kabinet yang tuntas, yang hebat, yang boleh berperanan dengan lebih penting pada ketika ini, Hafizi. Dan Prof, dalam masa yang sama, Prof menyebut berkaitan dengan nak move on, bergerak ke hadapan daripada apa segala yang berlaku, krisis ekonomi dan juga kesihatan. Tapi nak move on tu bukan sesuatu yang mudah kepada individu yang mungkin tidak mendapat tempat dalam jawatan kabinet. Bagaimana sebenarnya Prof rasakan mereka ini perlu berlapang dada walaupun tidak dilantik dalam kabinet dan memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Bagaimana sebenarnya ini dapat kita realisasikan kepada golongan-golongan tersebut supaya tiada timbul lagi perbalahan politik, timbul kritikan-kritikan. Dah orang kata rumah dah siap, pahat masih lagi berbunyi. Itu perkara-perkara yang mungkin boleh kita elakkan sebenarnya.
Saya rasa Afizi, yang paling penting kita telah pun melihat bagaimana titah baginda yang di-Pertuan Agong sebagai payung negara, sebagai yang telah memikirkan kebaikan negara semata-mata, yang di-Pertuan Agong telah pun menyatakan bahawa kita perlulah menurunkan suhu politik yang agak panas pada ketika ini dan kita fokuskan segala usaha kerjasama untuk menangani COVID-19. Saya rasa negara kita ni tak nak diketawakan oleh dunia luar lah. Kan sampai 4-5 kali tukar kerajaan dalam satu term, satu penggal parlimen. Dan saya kira semua pemimpin-pemimpin yang ada pada hari ini dia berjiwa besar, saya pasti. Dan semua pemimpin-pemimpin yang ada, sama ada dia mendapat tempat di dalam kerajaan, sama ada dia berikan peranan ataupun tidak, pastinya mereka mempunyai apa yang penting di hati mereka adalah rakyat. Kan, apakah dia yang paling utama untuk rakyat dan untuk negara kita. Dan saya pasti all these politicians, they have to rise to the occasion lah, orang putih kata. Masih inilah para pemimpin kita perlu menunjukkan mereka ini berjiwa besar, bukan sahaja boleh membantu dia dalam berjawatan, tetapi juga boleh membantu sekiranya tidak diberikan jawatan. Saya kira yang lebih penting bagaimana mereka boleh mengisi semua usaha-usaha di semua peringkat oleh semua rakyat dalam menangani COVID-19. Kita banyak juga kalau kita lihat ahli parlimen yang tidak mempunyai jawatan, tetapi mereka bekerja keras di kawasan parlimen mereka, memberikan bantuan, mencari dana, cuba untuk membantu prasarana dan perkhidmatan yang ada pada ketika ini. Jadi saya rasa Afizi, pada akhirnya saya kira, saya pasti semua ahli-ahli politik kita boleh one step ahead dalam perkara ini dan meletakkan kepentingan yang terbesar, iaitu kepentingan rakyat dan negara, demi untuk melihat kita move on seperti saya katakan, sebagaimana juga yang telah pun dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Bukan orang lain, tetapi Yang di-Pertuan Agong juga yang sebagai simbol perpaduan payung, perpaduan kita, telah mengatakan bahawa kita perlulah bersatu padu pada ketika ini. Dan saya kira sebagaimana Datuk Seri Ismail Sabri yang telah memberikan ucapan sulungnya dengan slogan keluarga Malaysia itu, mencerminkan bahawa beliau juga dalam keadaan yang sudi dan bersedia untuk menerima segala jenis sokongan dan bantuan daripada semua pihak, dan beliau juga berharap tidak ada lagi masalah-masalah pecisan dan sambilan yang boleh mengganggu dan menggugat segala perancangan dan pelaksanaan apa-apa saja dasar yang boleh membantu negara dalam zaman konflik dan COVID-19 ini. Afizi. Dan Prof, dalam masa yang sama juga COVID-19 ini banyak mendedahkan kita kepada beberapa isu yang berbangkit. Sebagai contohnya kepada golongan kanak-kanak. Ada cadangan daripada pihak pembangkang untuk menubuhkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Ini kita dah memang ada, tetapi menubuhkan ataupun wujudkan Kementerian Kanak-Kanak. Golongan kanak-kanak yang kalau kita lihat di era pandemik COVID-19 ini banyak sekali isu-isu mendepani mereka, isu-isu pendidikan, PDPR, isu berkaitan dengan vaksinasi, isu berkaitan dengan keselamatan mereka, dan juga mereka lebih kurang dalam 1,500 kanak-kanak kehilangan ibu bapa ataupun menjadi yatim dan juga piatu di era pandemik akibat daripada kehilangan ibu bapa mereka disebabkan oleh pandemik COVID-19. Banyak perkara berkaitan dengan isu kanak-kanak ni. Adakah keperluan untuk kita wujudkan kementerian-kementerian baharu ini seperti Kementerian Kanak-Kanak dipisahkan daripada wanita dan juga keluarga. Kemudian kita adakan juga, lihat dan juga kaji juga kementerian apa sebenarnya yang baharu yang boleh diwujudkan untuk mempertimbangkan banyak isu-isu berbangkit sebenarnya. Mungkin kita boleh lakukan dasar dan juga program yang lebih berfokus sekiranya dilakukan ataupun dilaksanakan sedemikian rupa, Prof. Saya rasa agenda membela nasib kanak-kanak ini, khususnya bagi mereka yang kehilangan ibu bapa, saudara mara dan sebagainya zaman COVID-19 ini, sebenarnya agenda memperjuangkan nasib mereka ada dibawa oleh pelbagai kementerian yang sedia ada. Seperti yang Hafizi katakan tadi, Kementerian Pendidikan, Kebajikan Masyarakat dan sebagainya. Saya kira kita sudah ada berbagai agensi yang boleh berperanan secara cekap dan efektif untuk menangani dan memperjuangkan permasalahan di kalangan kanak-kanak.
Jadi saya kira kita boleh sentiasa mengharapkan sebagai contoh yang sekarang ini Kementerian Wanita, Kementerian Pendidikan, Kebajikan Masyarakat dan sebagainya untuk memainkan peranan yang lebih penting lah. Saya kira kalau kita nak menubuhkan satu kementerian khusus untuk kanak-kanak, ia agak terlalu terfokus sangat kan. Sedangkan masalah kanak-kanak ini, anak-anak remaja dan sebagainya, ia sentiasa ada hubung kait dengan kementerian yang lain kan. Jadi saya kira oleh kerana kita nak lihat suatu barisan kabinet yang cekap dan mampat yang padu tanpa ada pembaziran, saya kira agenda untuk membela kanak-kanak ini boleh dibawa oleh kementerian dan agensi yang sedia ada tanpa kita memerlukan suatu kementerian yang khusus. Sebagai contoh jika kita tengok di UK sebagai contohnya, walaupun dia tidak ada kementerian kanak-kanak, tetapi dia ada sebagai contohnya Hospital for Women and Children, mana agensi-agensi yang mengkhusus kepada permasalahan pada golongan ini. Jadi saya rasa pada pandangan saya lah itu mencukupi tanpa kita perlu untuk menubuhkan suatu kementerian yang khusus untuk kanak-kanak. Dan saya kira satu kementerian yang penting juga yang perlu diperkuatkan pada ketika ini adalah Kementerian Perpaduan. Oleh kerana keadaan masyarakat ini yang dalam keadaan berpecah secara ekonominya, tergugat dari segi politiknya dan sebagainya. Jadi kementerian ini yang sebelum ini kadang-kadang diletakkan di bawah JPM sebagai jabatan di kementerian menteri di Jabatan Perdana Menteri, mungkin suatu kementerian yang khusus boleh dibuat untuk mengambil kira masalah ini. Kerana pada akhirnya perpaduan rakyat ini bukan saja dari segi perpaduan patriotisme tetapi perpaduan yang pelbagai. Perpaduan di antara etnik, di antara ras, perpaduan di kalangan golongan yang pelbagai kan. Kita ada T20, M40, B40 dan sebagainya. Kita ada perpaduan dari segi melihat bagaimana melihat konsep kenegaraan itu sendiri kan. Jadi saya kira mungkin itu satu perkara yang boleh diambil kira oleh kerajaan yang baru. Tetapi selain daripada itu saya kira Prof? Yes, ya. Prof, minta maaf saya mencelah, tetapi kita perlu berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali bersama dengan Prof selepas kita berehat dulu. Terima kasih setia bersama kami kerana kita masih lagi menantikan pengumuman besar iaitu pembentukan kabinet oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Apakah senarai nama itu akan dikeluarkan, dan kita jangkakan pada pukul 11 ini kami akan bawakan secara langsung berkaitan dengan pengumuman tersebut kepada anda yang kami jangkakan akan berlaku dan dibuat di Pejabat Perdana Menteri. Dan sebentar tadi wartawan kami Umar Bati telah pun memberitahu bahawa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah pun berada di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya, dan kita jangkakan kemungkinan besar akan ada sidang media ataupun kenyataan media yang akan dikeluarkan senarai menteri-menteri kabinet yang akan menerjui negara memegang tampuk pemerintahan negara untuk beberapa tempoh ini. Dan saya mahu bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Fuad Osman, Ketua Kluster Keselamatan dan Kestabilan Negara Majlis Profesor UUM, untuk sama-sama kita bincangkan pembentukan kabinet tersebut. Prof, saya nak berbalik sedikit. Sebenarnya tugas nak lantik barisan kabinet ini bukannya mudah untuk Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dia kena jaga hati individu-individu yang mahu dilantik, jaga orang kata hati parti-parti yang menyokong beliau dan sebagainya. Mungkin kita boleh menerima jika lantikan menteri diberikan kepada ahli parlimen berbanding teknokrat. Namun bagaimana menteri baru nanti juga, mereka ni perlu ambil kira cadangan-cadangan daripada pasukan-pasukan lain dan juga pakar sebagainya. Kita lihat salah satu teguran juga yang dibuat oleh beberapa penganalisis politik berkaitan dengan pimpinan Kerajaan Perikatan Nasional dahulu, bahawa supaya pandangan pakar, pandangan ahli-ahli profesional ini diambil kira. Dan ini disebabkan oleh kekurangan orang kata pendekatan untuk mereka membawa suara-suara ini diangkat ke dalam segala dasar dan juga perancangan kerajaan. Pada pandangan Prof, bagaimana berkaitan dengan perkara ini? Saya rasa Hafizi, Datuk Seri Ismail Sabri boleh membuat pemilihan ini pada dua peringkat. Yang pertamanya untuk memilih siapakah dia yang akan memegang barisan kementerian lah, seperti yang kita tahu. Tetapi pada masa yang sama, seperti yang telah diberitahu sebelum ini, akan juga ditubuhkan apa yang dipanggil sebagai Majlis Pemulihan Negara. Kan? Jadi
ada dua tempat di mana mereka ini boleh berkhidmat dan memberikan pandangan. Dan saya kira Datuk Seri Ismail Sabri, PM kita, akan menghadapi, bukan kata dilema lah, cabaran dia adalah satu, untuk mengimbangi dalam meletakkan mereka yang berkemampuan, yang berintegriti, yang boleh menjalankan tugas, yang boleh menyampaikan segala pelaksanaan kita di dalam kabinet ni. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia juga terpaksa juga mau ataupun tidak untuk mengambil kira pandangan-pandangan ketua-ketua parti yang berada di dalam kerajaan Ismail Sabri ini kan. Kita tak tahu nak panggil PN ke PN ke, belum lagi diputuskan. Tetapi dalam kerajaan Ismail Sabri ini, dia perlu juga melihat kepada itu. Dan yang ketiga, seperti mana yang kita tahu juga, PM kita perlu juga mengambil kira, sekiranya perlu, lantikan-lantikan daripada pihak-pihak profesional, kan, daripada mereka yang di luar daripada ruang lingkup politik dan sebagainya. Mungkin mereka yang berada di dalam industri players yang telah terbukti bahawa mereka ini boleh memberi sumbangan yang bermakna. Cumanya sama ada mereka ini diserapkan di dalam kabinet ataupun dibubuhkan di dalam Majlis Pemulihan Negara, itu terpulanglah kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi pastinya kalau mereka ini diletak di dalam kabinet, maka dia punya perancangan, pelaksanaan dan kuasa untuk melaksanakan itu lebih pasti dan boleh kita lihat berbanding dengan Majlis Pemulihan Negara. Dia hanya mungkin memberikan pandangan, nasihat dan sebagainya. Jadi saya kira mungkin akan ada satu dua pelantikan yang akan mengambil kira perkara-perkara tadi, sama ada dia adalah bersesuaian, dia adalah daripada nama-nama parti, dan dia juga daripada kalangan akademik ataupun daripada kalangan industri player, pemain-pemain industri. Ini semua pastinya akan cuba diadunkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Kabinet Ismail Sabri itu nanti, Hafizi. Okey, baik Prof, sebenarnya kita sedang menantikan, waktunya telah pun pukul 11:01 sekarang ini, dan kita jangkakan pengumuman akan dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkaitan dengan pengumuman pembentukan kabinet, apakah senarai-senarainya, dan kami akan menantikan isyarat pada bila-bila masa. Mungkin kita boleh bersedia daripada sekarang, Prof, berkaitan dengan pengumuman tersebut. Tetapi sementara kita menunggu pengumuman itu, kita boleh lanjutkan perbincangan. Prof, kita juga lihat kementerian-kementerian baharu yang dibentuk nanti, individu yang akan menggalas tugas sebagai menteri ataupun timbalan menteri. Sebenarnya bagaimana kementerian itu membuat dasar, kita faham, namun akhirnya pelaksanaan itu lebih penting untuk kita lakukan supaya ia berkesan, dan dalam masa yang sama juga perlu selaraskan semua pelaksanaan, kerana kita tidak mahu lagi apabila ada bendera putih dan sebagainya, mereka tidak didekati oleh pihak berwajib. Akhirnya rakyat yang perlu selesaikan masalah ini sendiri. Ataupun Prof melihat sebenarnya mengeluarkan negara ini daripada pandemik COVID-19 memerlukan kerjasama semua pihak. Antara semua inisiatif yang dilakukan, tak kira pihak kerajaan, NGO, swasta dan juga rakyat itu sendiri perlu diangkat untuk kebersamaan dan dinilai, dan bukannya hanya dipandang sepi ketika ini, kerana kita memerlukan satu idea-idea yang bernas, idea-idea yang berinovasi, kreatif untuk kita lihat di luar kotak untuk pastikan bahawa kita dapat keluar daripada negara ini dengan selamat secara bekerjasama. Saya kira pada ketika kita berkonflik, dalam konflik mode ini, dalam keadaan kita menghadapi masalah yang agak parah ini, kita memerlukan sumbangan dan pandangan dan segala usaha di semua peringkat, sama ada di peringkat kerajaan, di peringkat NGO, di peringkat orang perseorangan, persatuan-persatuan dan sebagainya yang boleh membantu secara bersepadu. Sebab pastinya sebagai sebuah kerajaan, dia memang bertanggungjawab untuk semua perkara. Tapi mungkin dia akan terfokus kepada perkara-perkara yang terpenting. Bukan saya kata ada yang tak penting, tapi yang terpenting. Mungkin pada ketika adanya kelopak-kelopak yang terpaksa kita tambunkan itu, itulah maksudnya adanya NGO, orang perseorangan dan sebagainya. Dan pastinya kita tak maulah, bukan kita dari satu segi sebagai contohnya masalah dengan bendera putih dan sebagainya. Dalam satu aspek sebenarnya bagus, sebab dia memperlihatkan bahawa rakyat Malaysia ini suatu rakyat yang berkasih sayang, yang boleh membantu dan sebagainya. Tetapi biasalah, pada pandangan ahli politik mungkin ia tidak bersesuaian, ia melambangkan ketidakkecekapan dan sebagainya. Tetapi pada saya kita ambil benda yang baik.
benda yang baik pasti kita dapat melihat di semua setiap golongan dan tahap masyarakat, dia boleh berfungsi dan berperanan penting dalam untuk membina dan memberikan sokongan kepada semua lapisan rakyat. Jadi saya kira begitulah. Jadi kita harapkan kabinet yang akan ditubuhkan sebentar lagi, yang akan diumumkan ini akan boleh memberikan suatu harapan usaha pelaksanaan dasar-dasar yang boleh mencakupi semua rakyat Indonesia dan khususnya perkara-perkara yang terpenting. Prof, apakah dia itu perkara-perkara terpenting sebagai Prof, contohnya. kita akan pergi kepada pengumuman Perdana Menteri. Terus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas berkat dan rahmatnya dapat saya mengumumkan barisan kabinet yang telah mendapat perkenan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Barisan kabinet yang dibentuk hari ini merupakan pasukan pengurusan yang akan bekerja bersama rakyat. Kabinet ini perlu bertindak pantas dan bersepadu dalam usaha membebaskan Malaysia daripada ancaman pandemik COVID-19, kegawatan ekonomi serta kekusutan politik. Umum mengetahui saya menerima kerajaan ini dalam keadaan seadanya. Justru pembentukan kabinet ini merupakan satu formulasi semula berdasarkan situasi semasa demi mengekalkan kestabilan dan meletakkan kepentingan serta keselamatan keluarga Malaysia melebihi daripada segala-galanya. Saya akui bahawa kita sedang berada dalam keadaan yang getir akibat pandemik COVID-19, kegawatan ekonomi dan diburukkan lagi dengan ketidakstabilan politik negara. Berdasarkan ramalan Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO, kita akan hidup bersama COVID-19 sebagai endemik yang bersifat kekal dan menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia. Dunia mencatatkan kemunculan variant of concern ataupun VOC yang lebih agresif dan rekod di seluruh dunia menunjukkan mereka yang telah divaksinasi masih boleh dijangkiti COVID-19. Oleh itu, kerajaan akan memperkasakan agenda Nasional Malaysia Sihat ataupun ANMS dalam mendidik keluarga Malaysia untuk hidup bersama virus ini. Kita perlu terus mengawal segala risiko COVID-19 dan mengamalkan norma baru dalam kehidupan seharian. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, saya akan memastikan barisan kabinet komited menjayakan agenda negara melalui jalinan kerjasama rentas parti bagi memacu pemulihan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Selaras dengan hala tuju Pelan Pemulihan Negara, PPN, aktiviti ekonomi akan dibuka secara berfasa bagi membolehkan rakyat mula bekerja dan mencari nafkah dengan selamat. Barisan kabinet ini dipilih daripada kombinasi mereka yang berpengalaman, diyakini mampu membantu negara memulihkan ekonomi dengan menyokong usahawan, memudah cara perniagaan dan merancangkan semula aktiviti ekonomi serta meningkatkan keyakinan pelabur. Bagi mendepani cabaran semasa, kabinet ini perlu berorientasikan hasil yang berlandaskan kepada 3 prinsip, iaitu peka dengan keperluan semasa, bertanggungjawab dan amanah, dan mengembalikan semula keyakinan rakyat. Sesungguhnya barisan kabinet ini juga mengambil pendekatan baru yang bersifat lebih terbuka
dengan menyantuni aspirasi keluarga Malaysia melalui penyampaian perkhidmatan dan maklumat yang lebih efisien. Selain itu, penularan COVID-19 di peringkat global dan dalam negara turut memberi kesan langsung kepada pertumbuhan dan permintaan ekonomi tempatan. Saya juga akui keadaan ekonomi negara perlu dipulihkan dengan segera. Sehubungan itu, barisan kabinet dan kementerian perlu dipastikan berupaya menggalas tanggungjawab ini dengan komited dan lebih proaktif. Saya berharap pelantikan kabinet ini akan memberi keyakinan baru untuk negara bangkit dan bersatu dalam melawan COVID-19 serta membebaskan keluarga Malaysia daripada kesengsaraan hidup akibat pandemik ini. Saya akan pastikan kabinet ini menekankan budaya kerja berprestasi tinggi. Justru, setiap kementerian perlu membuat perancangan jangka pendek dan jangka panjang serta mencapai sasaran yang ditetapkan. Untuk itu, setiap kementerian perlu membuktikan pencapaian awal mereka dalam tempoh 100 hari pertama. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, realitinya kita masih berhadapan dengan cabaran dan rintangan. Pun begitu, saya yakin dan percaya bahawa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Kerana Yang Maha Esa tidak akan menguji hamba-Nya melebihi kemampuan. Oleh itu, marilah kita mengembeling segala usaha dan daya serta bekerja bersama rakyat dalam misi memulihkan negara. Namun, kabinet saya tidak boleh bekerja bersendirian. Kami memerlukan dukungan semua penjawat awam dan seluruh keluarga Malaysia. Dengan sekecitanya, saya mengumumkan senarai menteri dan timbalan menteri yang telah mendapat perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Lin Ban Hong. Menteri Kanan Pertahanan Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Ikmal Hisham bin Abdul Aziz, Menteri Keuangan Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Timbalan Menteri 1 Yang Berhormat Muhammad Shah bin Abdullah, Timbalan Menteri 2 Yang Berhormat Tuan Haji Yamani Hafiz bin Musa. Menteri Kanan Kerja Raya Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Yusof, Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Ater Joseph Kuruk. Menteri Kanan Pendidikan Yang Berhormat Senator Datuk Haji Muhammad Razi bin Muhammad Jidin, Timbalan Menteri 1 Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Mah Han Sun, dan Timbalan Menteri 2 Yang Berhormat Datuk Muhammad bin Alamin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa bin Muhammad, Timbalan Menteri Yang Berhormat Edin Shazli bin Sheikh. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Latif bin Ahmad, Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Mastura binti Tan Sri Datuk Muhammad Yazid. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, Timbalan Menteri Datuk Wira Hajah Mas Ermiyati binti Syamsuddin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Senator Tuan Idris bin Ahmad,
Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Marzuq bin Syahri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus John T. Ongkili. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib. Menteri Pengangkutan Datuk Seri IR Dr. Wee Ka Siong. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Henry Sum Agong. Menteri Alam Sekitar Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Dr. Mansur bin Osman. Menteri Sumber Manusia Yang Berhormat Datuk Seri Saravanan Anak Lelaki Murugan. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Haji Awang bin Hashim. Menteri Wilayah Persekutuan Yang Berhormat Datuk Seri Syahidan bin Kasim. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Jalaluddin bin Alias. Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat Yang Berhormat Datuk Seri Rina binti Harun. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zailah binti Muhammad Yusof. Menteri Pengajian Tinggi Yang Berhormat Datuk Dr. Nur Aini binti Ahmad. Timbalan Menteri Yang Berhormat Senator Datuk Ahmad Masrizal bin Muhammad. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin bin Hassan. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Ali Anak Biju. Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin. Timbalan Menteri 1 Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Muhammad Said. Timbalan Menteri 2 Yang Berhormat Jonathan Yassim. Menteri Kesihatan Yang Berhormat Tuan Khairi Jamaluddin bin Abu Bakar. Timbalan Menteri 1 Yang Berhormat Datuk Dr. Nur Azmi bin Ghazali. Timbalan Menteri 2 Yang Berhormat Datuk Arun Ago Dagang. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Timbalan Menteri 1 Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Hamzah. Timbalan Menteri 2 Yang Berhormat Dr. Nik Muhammad Zawawi bin Saleh. Menteri Pembangunan Luar Bandar Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir bin Khalid. Timbalan Menteri 2 Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Muhammad. Timbalan Menteri 1. Timbalan Menteri 2 Yang Berhormat Datuk Haji Hasbi bin Habibullah. Menteri Luar Negeri Yang Berhormat Datuk Saifuddin bin Abdullah. Timbalan Menteri Yang Berhormat Haji Kamaruddin bin Jaafar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Yang Berhormat Datuk Alexander Nantalinggi. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Rasul bin Wahid. Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Anwar bin Haji Musa. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Zahidi bin Zainul Abidin. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan bin Naina Marikan. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Ismail bin Abdul Muttalib. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Haji Amzad bin Muhammad atau Hashim, Elias Hashim. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Yang Berhormat Tan Sri Nuh bin Haji Omar. Timbalan Menteri Yang Berhormat Tuan Muslimin bin Yahya. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Yang Berhormat Datuk Hajah Zuraidah binti Kamaruddin. Timbalan Menteri 1 Yang Berhormat Datuk Seri Wee Jek Seng. Timbalan Menteri 2 Yang Berhormat Willy Anak Mongin. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy binti Syukri. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Santara Kumar Anak Lelaki Ramanaidu. Menteri Perpaduan Negara Yang Berhormat Datuk Halimah binti Muhammad Sadiq. Timbalan Menteri Yang Berhormat Senator Tuan Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal. Menteri Belia dan Sukan
Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal bin Datuk Azumu, Timbalan Menteri Yang Berhormat Senator Datuk Seri T. Lianke. Ogos yang bermakna ini, marilah kita bangkit bersama-sama untuk kembalikan semula sinar kegemilangan Malaysia di mata dunia. Saya ucapkan tahniah kepada semua anggota Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri. Pesan saya hanya satu, jalankan tugas yang telah diberikan dengan amanah demi rakyat dan negara. Saya juga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ketua-ketua parti yang telah pun memberikan pandangan. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga telah memperkenankan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan sia serta sumpah simpan rahsia di hadapan Baginda yang akan diadakan pada Isnin 30 Ogos 2021 jam 2.30 di Istana Negara Kuala Lumpur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada barisan kabinet untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan beramanah. Ayuh membulat tekad bekerja bersama rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, itu dia tadi pengumuman pembentukan kabinet baharu yang mana ada muka-muka lama, ada juga muka-muka baru dan kemungkinan besar juga kita lihat berlaku pertukaran-pertukaran portfolio seperti contohnya Datuk Seri Adham Baba dan juga YB Kari Jamaluddin yang mana kedua-dua kementerian ini memainkan peranan penting untuk proses vaksinasi COVID-19 dan juga memastikan bagaimana untuk menangani wabak itu dalam negara ini. Itu antara pertukaran portfolio. Kami masih lagi belum mendapatkan jumlah keseluruhan saiz kabinet yang diumumkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, tetapi kami mahu bawakan kepada anda isi perincian penting yang dinyatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Yang pertamanya adalah kabinet ini adalah kabinet yang akan bekerjasama dengan rakyat. Yang keduanya adalah kabinet ini akan perlu melakukan tindakan yang lebih pantas dalam usaha untuk membawa keluar negara daripada pandemik COVID-19, dan dalam masa yang sama juga Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga menggariskan 100 hari untuk setiap kementerian melakukan orang kata seperti KPI untuk memastikan bahawa segala aktiviti-aktiviti untuk pemulihan agenda pemulihan negara dan sebagainya perlu dilaksanakan dalam tempoh 100 hari. Mungkin ada pembentangan dasar-dasar dan juga khusus untuk memastikan bahawa dalam tempoh 100 hari ada inisiatif-inisiatif tertentu yang boleh dipraktikkan. Dan kabinet ini juga berorientasikan kepada 3 perkara. Yang pertamanya adalah peka dengan keperluan semasa, yang keduanya adalah bertanggungjawab dan juga amanah, dan yang ketiganya kembalikan semula keyakinan rakyat. Dan dalam masa yang sama juga, kabinet ini perlu ambil tindakan yang terbuka, inklusif dengan menyantuni aspirasi keluarga Malaysia dengan menyampaikan maklumat yang lebih efisien dan juga komprehensif. Dan dalam masa yang sama juga, seperti yang saya katakan tadi, beliau, Datuk Seri Ismail Sabri sendiri telah pun menyatakan bahawa beliau sendiri akan pastikan bahawa kabinet ini menekankan budaya kerja berorientasi ataupun berprestasi tinggi. Setiap kementerian perlu buat perancangan jangka pendek dan juga jangka panjang dalam mencapai sasaran ditetapkan untuk 100 hari yang pertama. Setiap kementerian perlu buktikan pencapaian mereka dalam 100 hari yang pertama. Jadi realitinya, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, segala masalah yang kita hadapi sekarang ini, segala ketidaktentuan yang kita hadapi di Malaysia, pastinya ada jalan penyelesaiannya, dan diharapkan kabinet ini dapat memberikan fokus untuk usaha pembentukan semula negara. Jadi sudah terbukti dan juga sudah disahkan sendiri oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, jawatan Timbalan Perdana Menteri tidak diperincikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, hanya diisikan dengan jawatan-jawatan Menteri Kanan yang dapat kita lihat. Seperti contohnya Menteri Kanan MITI, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan juga Industri yang disandang oleh Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, ini mengekalkan jawatan beliau sebagai
kedudukan tersebut. Dalam masa yang sama juga Kementerian Pertahanan, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, sebelum ini Datuk Seri Hishamuddin memegang jawatan Menteri Kanan Kementerian Luar, dan dalam masa yang sama antara jawatan-jawatan lain yang dikekalkan, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang akan memegang jawatan Menteri Keuangan. Dan saya akan bacakan sekali lagi dan saya akan simpulkan berapa jumlah kementerian-kementerian ini dan saiz kabinet tersebut dalam beberapa ketika nanti. Kita akan pergi dulu rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, sebentar tadi kita telah pun menyaksikan pengumuman pembentukan kabinet oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sudah pasti ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya apakah kabinet ini akan mampu untuk mengisi segala gerak kerja yang harus dilakukan untuk membawa keluar negara daripada pandemik COVID-19. Dan sebelum saya bersama dengan penalisis untuk kita lihat analisis awal-awal ini, bagaimana ini dapat dilakukan, kita akan bersama dengan wartawan Astro Awani Umar Bati yang berada di Pejabat Perdana Menteri untuk melihat pergerakan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Umar, apa cerita di Pejabat PMO sekarang ini? Adakah berlaku pergerakan sama ada kemungkinan besar ada cerita-cerita mungkin mesyuarat-mesyuarat tertentu yang pertama mungkin boleh dilakukan walaupun ketika mana aspek formalitinya istiadat pelantikan itu akan dilakukan pada hari Isnin? Terima kasih Afizi di studio, dan sehingga jam sekarang ni kami belum mendapat apa-apa perkembangan dari pejabat Perdana Menteri pada ketika ini, dan kami masih berhubung dengan pegawai akhbar beliau, dan mungkin kita tidak tahu, kita masih menunggu sama ada akan berlaku sidang media khas untuk media. Dan untuk pengetahuan Afizi, setakat ini hanya media rasmi sahaja yang dibenarkan masuk untuk mengikuti pengumuman pembentukan kabinet sebentar tadi. Dan apa yang jelas dalam pembentukan kabinet sebentar tadi berlaku banyak menteri dikekalkan dan cuma berlaku pertukaran seperti Kementerian Mosti dan juga Kementerian Kesihatan di antara YB Khairi Jamaluddin dan juga Datuk Seri Adam Babas tadi. Dan apa yang jelas, Kementerian Keuangan juga dikekalkan di bawah Senator Tengku Datuk Seri Zafrul. Itu satu perkembangan yang baik mungkin untuk terus memacukan ekonomi negara ketika negara mendepani pandemik. Dan itu Azizi, dan apa yang beliau berharapkan dalam pengumuman tadi, beliau mengharapkan cabaran semasa kabinet ini berorientasikan hasil yang berlandaskan kepada 3 prinsip, iaitu peka kepada keperluan semasa, bertanggungjawab dan amanah, dan mengembalikan semula keyakinan rakyat. Itu yang disimpulkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri sebentar tadi, dan kami masih menunggu di sini Afizi untuk perkembangan atau berlaku apa-apa pergerakan. Dan setakat ini tidak ada pergerakan selain daripada kenderaan Datuk Seri Ismail Sabri ketika tadi, iaitu pada pukul 9.35, dan apa-apa pun kami masih menunggu di sini. Sekiranya kami dapat menjolok atau mendapatkan reaksi daripada Datuk Seri Ismail Sabri sendiri di pekarangan Jabatan Perdana Menteri, Afizi. Okey, baik. Terima kasih Umar atas perkongsian berkaitan dengan keadaan di lapangan di Pejabat Perdana Menteri selepas saja pengumuman oleh Perdana Menteri itu sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, berkaitan dengan pembentukan kabinet. Dan untuk analisis awal pada ketika ini, saya mahu bersama dengan penganalisis politik Dr. Sharifah Syahirah Said Syai. Prof, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Prof, selamat pagi kepada semua. Okey. Yeah. Melihat kepada pembentukan kabinet pada kali ini, mungkin saya nak tanyakan pandangan awal Prof. Adakah ini sudah dijangka ataupun Prof mengalami sebarang kejutan ataupun bagaimana sebenarnya? Sebenarnya ianya dijangkalah, sebab kita nampak bahawa ianya hanyalah pertukaran di antara dahulunya Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi kita bertukar sahaja jadi Perdana Menteri, maka dari segi kelangsungan untuk kelangsungan kerja ianya dikekalkan terutamanya dalam masa setahun, tetapi adalah sedikit sebanyak perubahan portfolio tapi perubahan portfolio ni pun nampak tidak banyak perbezaan. Contohnya macam Datuk Adham Baba dengan KJ ditukarkan, ianya tak nampaklah dari segi sebarang perubahan besar. Dan Prof, tiada pelantikan TPM dalam perlembagaan pun sebenarnya memang tiada pelantikan TPM, dan kita nak lihat juga adakah pengumuman kabinet ini menggambarkan pemusatan kuasa PM akan lebih kepada ataupun diagihkan kepada jawatan-jawatan tersebut dalam kabinet sebenarnya? Pada pendapat saya, sebab kita ada 2 Menteri Kanan
betul ya, dua Menteri Kanan iaitu Datuk Seri Azmin Ali dan juga Datuk Seri Hishamuddin. Ya, contohnya macam Datuk Seri Hishamuddin memang beliau berpengalaman dan sebelum ini pernah memegang jawatan portfolio Menteri Pertahanan ya. Dan bagi saya ianya sudah cukup kerana kerajaan ini mungkin ya selama setahun ataupun 2 tahun sehingga kita dapat menangani COVID-19. Apa yang saya ingin tekankan di sini adalah apa yang disebut oleh Perdana Menteri kita iaitu orientasi. Orientasi 3 orientasi. Pertama, beka kepada rakyat dan juga kehendak semasa. Kerana COVID ini isu-isu rakyat berubah ya dan selalunya lebih ke arah regresif. Jadi menteri-menteri perlulah ya bekerjasama dan memastikan ianya agile dan boleh melihat ya keadaan contohnya dalam pendidikan ya. Bagaimana hendak nak buka sekolah ke tak buka sekolah. Okay? Bagaimana hendak menangani golongan kanak-kanak yang tidak dapat hadir ke sekolah bukan sebab mereka tak nak hadir tetapi sebab mereka tidak ada ya infrastruktur, device, internet untuk hadir. Ini perlu diselesaikan dalam masa 100 hari kementerian ini kementerian ini diadakan. So kalau bertanggungjawab dan amanah. Ini memang penting ya dan saya amat berharaplah lepas ini mungkin apa-apa sahaja keputusan yang dibuat lebih berperspektifkan memang 100% buat kerja dan kita tengok Perdana Menteri kita telah cuba ya untuk menarik ya minat pembangkang bekerjasama dengan kerajaan dan ianya satu perkara yang amat bertanggungjawab ya dan juga menggambarkan amanah ya bahawa inilah masanya untuk bekerjasama di antara semua pihak bukan sahaja rakyat tetapi juga pemimpin-pemimpin parti-parti yang bukan bersama kerajaan. Dan yang ketiga paling penting keyakinan rakyat. Ya, seperti yang kita tengok tadi kalau waktu PM announce tu ada beberapa ya nama-nama yang tidak mempunyai keyakinan rakyat. Maka mereka ya sebagai menteri dan juga pemimpin semua ada tim-tim ya, tim-tim media, ya tim-tim analisis ya. Cuba cari sebab mengapa ya rakyat memberi komen-komen begitu. Dan mungkin juga disebabkan oleh politik, ya, mungkin adalah Red Bin Army dan sebagainya. Tapi mungkin juga ada sebab-sebab yang benar, ya, mengapa mereka tidak stable, okey, kepada sesetengah pihak, ya. Bagi saya ini bukan masanya untuk defensif, ini adalah masanya untuk menjadi begitu rasional dan objektif. Dan selepas itu buat plan tindakan dan juga apa yang quick win yang boleh dicapai dalam masa 100 hari dan pastikan ya pencapaian itu bukan sekadar kuantitatif ataupun nombor-nombor sahaja tetapi ianya juga perlulah lebih kepada substantif dan juga peratusan kejayaan tersebut. Dan Prof, Perdana Menteri minta bukti ataupun Menteri buktikan kemampuan dalam tempoh 100 hari, 3 bulan tempoh tersebut untuk setiap kementerian menyatakan pandangan inisiatif-inisiatif mereka dan sebagainya. Adakah tempoh tersebut sebenarnya Doktor rasakan relevan? Dalam semua kepimpinan ya, dalam korporat pun ya, ini adalah satu perkara yang dibuat ya. Dan dalam masa 100 hari ini sebenarnya adalah foundation ataupun asas ya gerak kerja yang akan dilaksanakan dalam masa setahun hingga ke 2 tahun. Dan ianya merupakan satu relevan dan merupakan satu perkara yang memang menjadi amalan ya. Amalan urus takbir baik, amalan dalam sektor korporat dan ianya juga ya mungkin tapi itulah persoalannya di sini sekiranya ya tidak mencapai ya apa yang yang diletakkan ya KPI yang diletakkan, apakah tindakan ya Perdana Menteri Malaysia. So mungkin itu juga kita boleh fikirkanlah
ya, sebab sekarang ini masa dia lain ya, sebab sekarang ni kita dalam krisis. So apabila dalam krisis ini setiap hari, setiap masa itu kalau boleh macam setiap bulan pun kita perlukan ya ada ya nampak secara jelas apakah yang dapat diselesaikan. Contohnya saya nak bagi contoh lah ya, ramai sekali kalau kita baca dari netizen dan sebagainya, adakah cukup setakat untuk announce berapa orang ya yang positif COVID dan sebagainya. Tapi apakah perkara-perkara lain, contohnya kebajikan nurse ya, kebajikan para frontliner ya, apa yang mereka dapat dan sebagainya. Sebagai menteri saya nampak memang kita senanglah cakap kan, sebab kita ni teori saja ya, tapi untuk menteri dan juga timbalan menteri ianya satu perkara yang memang berat dan praktikal yang perlu mereka jalankan. Sebagai seorang ketua, ada dua dimensi yang mereka perlu lihat, iaitu dalam organisasi tersebut dari segi pekerjaan itu bolehkah, mudahkah mereka lakukan, dari segi sumber, cukup tak sumber ya, dari segi sumber keuangan, sumber manusia, peralatan ya, itu satu. Dan yang keduanya dari segi servis ataupun perkhidmatan kepada masyarakat dan rakyat. Okey, sejauh manakah ianya dapat meliputi semua rakyat, kerana slogan kita tidak ada sesiapa pun yang tertinggal. Senang untuk kita cakap, tapi apabila untuk menjalankannya ianya tidaklah semudah apabila kita bercakap tentangnya. Ya. Dan Doktor, melihat juga kementerian-kementerian banyak sebenarnya seperti pertukaran portfolio, muka-muka baru tak begitu kelihatan kita lihat, dan kita bercakap tadi mengembalikan keyakinan rakyat. Bagaimana sebenarnya ini boleh mengembalikan keyakinan rakyat apabila menteri dan juga timbalan menteri yang dibarisi kali ini hanya ada sedikit saja muka baru dan kebanyakannya mungkin ada perubahan portfolio saja? Itulah. Yang penting sekarang, bagaimanakah ya, saya pun bagi soalan balik ya, bagaimanakah ya menteri dan timbalan menteri ingin membuktikan bahawa mereka bersedia dan juga 100% menjalankan tanggungjawab untuk rakyat. Ini memang perlulah dibuktikan dengan pelbagai inisiatif dan juga betul-betul gerak kerja yang amat dekat dengan rakyat ya. Memang contohnya ya, cabaran dari segi untuk yang pertama lah ya, saya ni teori lah kan, okay, tapi yang buat kerja tu memang lebih saya pasti ya, semua kementerian, ramai pakar-pakar, ramai pegawai-pegawai kerajaan yang amat luar biasa ya dari segi kepintaran dan juga gerak kerja ya. Yang pertama adalah kena pasti secara objektif ya, bukan tak ada politik, bukan ada voice-voice yang tak sepatutnya ya. Cabaran, apa yang cabaran dia, faktor cabaran tersebut, gerak kerja okey ke tak sebelum ni, okey, kenapa dia tak berapa jalan ya. So adakan penambahbaikan, dan bagaimana dari segi urus takbir tu, okey, nak work from home, staff cukup tak dia punya kepandaian dan juga equipment ya. Ambil kira komen keluhan rakyat dan pekerja ya, kaki tangan ya. Kalau boleh tu jangan adalah ya political based decision untuk masa sekarang, sebab kita memang betul-betul dalam krisis, dan kalau boleh tu terutamanya dalam sektor kesihatan, pendidikan ya, betul-betul ya melihat dengan teliti. Contohnya dalam perubatan ada ya kes di mana ubat off label, satu grup doktor kata bagus, satu grup doktor kata tak bagus. Lebih baiklah duduk dengan tenang dan betul-betul membuat diskusi yang lebih baik mengenai hal ini ya. Yang kedua, yang ni memang susah sikit nak buat ya, sebab selalunya rakyat, saya pun pernah buat survey ya, dan juga banyak survey-survey di luar sana, sama ada rakyat merasakan pemimpin, menteri, timbalan menteri dekat dengan rakyat ke tak ya.
dan ada juga yang melabel sebagai golongan kayangan. Ya, oleh itu saya amat berharaplah turun padang. Okey, memang susah waktu COVID ni turun padang, dan orang bawahan, dan jangan biar ada gatekeeper. Maknanya gatekeeper tu maknanya menteri ke atas, timbalan menteri pun ke atas, tapi ada yang gatekeeper yang tak cerita habis, ya, kepada menteri. Maknanya menteri memang kena betul-betul jangan ada gatekeeper yang ada sesetengah isu rakyat yang tak sampai, ya. Ya. Okey, baik. Dr. Sharifah, kita akan berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan analisis awal berkaitan dengan pembentukan kabinet. Baik, selesai sudah pembentangan ataupun pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkaitan dengan pembentukan kabinet baharu, yang mana kalau kita lihat secara rumusannya, menteri jumlahnya adalah 31, manakala timbalan menteri pula 38 orang individu dengan 4 jawatan menteri kanan kesemuanya, dan itu adalah rumusannya, dan kesemua kementerian-kementerian ini perlu menghantar ataupun diberikan 100 hari untuk menunjukkan pencapaian mereka, dan perkara itu akan disemak dan imbang sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan saya mahu bersama dengan Dr. Sharifah Syahirah Syed Sheikh, penganalisis politik, untuk melihat secara analisis awal berkaitan dengan perkara tersebut. Doktor, kita cerita berkaitan dengan agenda pemilihan rakyat, sudah pasti tumpuan terarah kepada COVID-19 dan juga ekonomi, kesihatan dan juga krisis ekonomi ini mendominasi keperluan gerak kerja pantas oleh kabinet baharu yang dibentuk ini. Tapi sebenarnya di sebalik semua itu, apa lagi agenda-agenda yang mungkin perlu dipertimbangkan selain daripada menyelesaikan masalah COVID dan juga ekonomi ini? Apa agenda-agenda pembaharuan yang mungkin boleh dibawakan oleh pihak kerajaan? Agenda perangi rasuah, agenda dan juga undi 18, anak muda dan sebagainya. Mungkin ada perkara-perkara yang mungkin doktor boleh jelaskan selain daripada dua krisis ekonomi dan juga kesihatan yang kita hadapi. Apa lagi agenda-agenda lain yang mungkin menjadi perlu diberikan tumpuan juga? Kalau tengok di sini memang kita tak boleh larilah, ya. Agenda COVID-19 itu, menangani COVID-19 itu merupakan agenda yang paling utama, ya. Dan sudah tentu agenda-agenda lain seperti reformasi dan juga memastikan, ya, kematangan sistem demokrasi di Malaysia. Ini adalah untuk rancangan jangka panjang. Kalau dalam plan strategik, ya, kita ada 3 perkara yang paling utama. Satu, dari segi quick win, apa yang penting dijalankan dan juga yang perlu diselesaikan. Dan yang kedua adalah jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang. Dan saya pasti apa yang telah dipersetujui bersama, ya, di antara Perdana Menteri dan juga wakil dan juga pihak ketua-ketua pembangkang, ya, iaitu lebih kepada ingin memastikan pemekasaan, ya, fungsi Parlimen Malaysia, ya, dan ini boleh dijalankan dengan cepat, ya, dari segi ini. Kalau tengok dari segi undi 18 itu tidak ada sebablah untuk tidak dilaksanakan dan perlulah dilaksanakan dengan segera. Dan mungkin akta lompat parti, ya, dan juga bagi saya, ya, saya ingin ketengahkan usaha Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang telah, ya, mengetengahkan 2 rang undang-undang, iaitu satu rang undang-undang gangguan seksual, yang keduanya rang undang-undang anti diskriminasi terhadap wanita. Okey, perkara 2 ini adalah penting kerana ianya melibatkan social development dan juga telah lama, ya, banyak perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan kerana tidak ada 2 undang-undang ini. Dan kalau kita tengok dari segi, saya ingin cakap sedikitlah tentang KPI, ya. Kalau di sini penetapan KPI, ya, kalau boleh itu lebih ke arah crisis management, bukan KPI biasa-biasa. Dia memang KPI yang luar biasa. Dan perlulah, ya, setiap kementerian, rasanya ramailah orang telah bercakap tentang hal ini, iaitu jangan bergerak secara silo. Kalau dalam plan pemulihan tu, setiap plan pemulihan negara tu, ataupun nanti kita ada majlis pemulihan negara bersama dan jawatan kuasa tu, okey, Majlis Pemulihan Negara dan juga jawatan kuasa khas tangani COVID-19,
okey, perlu ada sync dan juga setiap kementerian dapat memberi tafsiran yang sendiri, ya, bagaimana hendak bersama-sama memastikan plan pemulihan negara itu tercapai. Maknanya setiap kementerian dia ada tafsiran sendiri untuk mencapainya. Contohnya, wawasan kemakmuran negara. Okey, bagi setiap kementerian, apakah hala tuju kementerian untuk memastikan wawasan kemakmuran negara itu tercapai. Itu adalah kita punya bukanlah long term plan, plan sederhana, ya. Tapi macam sekarang ni adalah plan pemulihan negara. Maka setiap kementerian perlu ada, saya rasa mungkin dah ada ya sebenarnya, tafsiran, okey, plan tersebut dan gerak kerja ke arah, ya, plan pemulihan negara. Dan Doktor, aspek teruskan Doktor. Ya, tak apa. Dipersilakan. Okey, baik, saya nak balik kepada aspek komunikasi. Nampak senang, nampak mudah, tapi sebenarnya sekiranya ia tidak lakukan dengan baik, ia boleh membawa kepada gambaran kegagalan seorang menteri untuk menjelaskan dengan baik segala dasar dan juga program yang dilakukan. Berdasarkan kita lihat prestasi-prestasi menteri dalam Kerajaan Perkhidmatan Nasional, kita lihat juga menteri yang dilantik sekarang ini kebanyakannya adalah muka-muka yang lama dikekalkan dan hanya berlaku pertukaran portfolio. Bagaimana doktor rasakan aspek komunikasi ini perlu diperkukuhkan? Sebab apa? Sebab berdasarkan pemerhatian ini secara peribadi saya lihat segala isu-isu yang timbul dan sebagainya apabila ia berlarutan, ia mengundang pelbagai perspektif negatif, dan apabila perkara itu berlaku, ini menjadi senjata politik kepada individu ataupun pihak-pihak tertentu untuk dilakukan, membawa kepada kepincangan, membawa kepada rasa resah, rasa bimbang dan sebagainya kepada rakyat. Bagaimana sebenarnya sekiranya satu-satu isu itu berlaku, menteri, timbalan menteri harus tampil ke hadapan, bukan hanya sekadar memberikan PDF dan sebagainya, menjelaskan tentang apa yang berlaku sebenarnya dan apa yang terjadi di balik takbir itu. Bagaimana doktor melihat perkara ini sebenarnya? Okey, kalau secara ideal je ya, komunikasi yang terbaik dan ideal, mungkin tahap utopia sikitlah ya, sekiranya grup ya, tim menteri dapat mengenal pasti ya isu yang akan datang. Ya, maknanya perkara ini kalau dibiar dia akan jadi isu besar, ya. Dan kalau ada ya beberapa perkara itu adalah lebih baik ya sebelum jadi besar ianya ditangani dengan segera, ya. Sebab itulah ya kalau kita dengar daripada ucapan Perdana Menteri tadi ya, beliau menegaskan ya seka kepada keperluan semasa. Okey, kerana rakyat kita ramai kan, 32 juta, ya. Oleh itu memang akan ada isu-isu yang bersifat semasa. Tetapi kalau kita tengok dari segi isu besar, contohnya ya macam isu masalah internet, ya. Ianya satu isu yang dah nampak dah, ya. Dan sepatutnya boleh ya, kita ni memanglah senanglah bercakap ya sebab teori kan. Okey, boleh diidentifikasikan ya. Contohlah sekolah ya. Setiap sekolah di kawasan mana. Di kawasan mana tu okey, kita tengok dari segi jaringan internet macam mana. Okey, di tempat kawasan sekolah ni okey, parents dia, ibu bapa dia golongan yang macam mana, B40. Kalau B40 bantuan sampai ke tak dan sebagainya. Ini boleh dijalankan dan saya pasti memang ramai pakar-pakar, pegawai-pegawai di kementerian yang dapat melihat mungkin dari segi geografi memang perlulah contoh terutamanya di KPT, Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesihatan terutamanya. Dan perancangan dari segi geografi ini mungkin dapat menegah ya isu-isu besar daripada wujud, dan saya amat berharap ya lebih bersifat bertindak sebelum isu menjadi besar. Dan kalau ke arah reaktif itu memanglah akan ada ya golongan yang ambil kesempatan sebab memanglah itu nature-nya akan membuat perkara tersebut menjadi isu besar. Memang saya nampak ya tugas ya sebagai Perdana Menteri
sebagai menteri, timbalan menteri adalah tugas amanah yang terbesar dan sukar untuk dijalankan. Ramai orang kita bolehlah nak kritik itu, kritik ini ya. Namun sebenarnya apabila menggalas tugas-tugas berat ini, ya, amanah berat ini, ianya memang memerlukan ya mungkin nearly 24/7, tidur pun tak cukup ya. Tapi dengan keikhlasan, dengan pengambungan talent yang ada di sekeliling ya, dan juga komunikasi di antara kementerian untuk plan utama. Kita tengok kalau plan utama kita adalah plan pemulihan negara. Okey, plan kedua yang terbesar untuk long term, wawasan kemakmuran negara. Dan tengok juga dari segi antarabangsa. Apakah plan tindakan antarabangsa untuk kebaikan rakyat, iaitu Sustainable Development Goal. Okey, apakah itu Sustainable Development Goal ya untuk antarabangsa ya? Piawaian antarabangsa ini sebenarnya telah banyak diteliti oleh pakar-pakar, termasuklah pakar-pakar di Malaysia ya. Kita ada golongan pakar di Malaysia yang betul-betul ya meneliti Sustainable Development Goal. Apakah Sustainable Development Goal? Kelestarian pembangunan insan. Okey, bukanlah building, bukanlah benda-benda teknologi dan sebagainya, bukan itu sahaja. Itu penting, infrastruktur, tapi ini adalah kelestarian insan, okey, pembangunan insan. Yang pertama adalah yang disebut betul-betul relevan dengan masyarakat kita sekarang ni, no poverty, tidak ada kemiskinan. Okey, dan saya nampak banyak kementerian yang boleh membantu memastikan no poverty. Ya, tiada kemiskinan ini. Ya, ini adalah bila kita siap ya dalam plan pemulihan negara, dalam masa yang sama kita boleh tick check box ya dari segi tiada kemiskinan ini. Ya. Yang kedua, zero hunger. Dari segi zero hunger mungkin kita ni lebih kepada nutrisi lah ya. Adakah anak-anak ya, dan saya dengar dan saya baca juga ramai juga anak-anak yang telah menjadi yatim ataupun yatim piatu ya, disebabkan oleh ibu atau bapa meninggal dunia atau kedua-duanya sekali ya. So kita kena tengok ni, maknanya isu kita dah nampak dah. Isu dia apa? So now apa gerak kerja yang perlu dilakukan? Sebab itu saya kata lebih baik mempredik ataupun meramalkan isu besar yang akan muncul sebelum kita terpaksa reaktif kepada bagi reaktif dengan reaction sahaja ya terhadap sesuatu isu ya. Tapi itulah, kita tak boleh mengharapkan sampai tak ada isu ya. Itu ideal lah ya. Memang isu akan muncul, tetapi ikutlah ya saranan Perdana Menteri Malaysia, peka kepada isu rakyat daripada masa ke semasa. Gunalah semua ya platform. Social media merupakan platform yang paling disukai, digemari oleh rakyat, dan gunakanlah platform itu bukan untuk mempromosi diri, sebab sekarang ni dia suka macam lain sikit. Dia suka macam mana menteri mempromosikan rakyat. Kalau tengok contoh Doktor, kita sebenarnya tak banyak masa. Kita cuma ada lebih kurang dalam 2 minit saja lagi. Tapi saya nak tanyakan kepada doktor, kita lihat barisan kabinet kali ini mukanya tak banyak berubah. Pertukaran portfolio ada kita lihat. Sebenarnya bagaimana kerjasama antara merentasi parti itu? Parti Pembangkang, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kata akan berikan peranan dalam MPN, Majlis Pelan Pemulihan Negara, dan juga Jawatan Kuasa Tenaga Khas COVID-19. Bagaimana sebenarnya gandingan ini boleh dibentuk kerjasama antara, sebab sebelum ini semasa Kerajaan Perkhidmatan Nasional banyak dikritik dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya kali ini dengan kabinet baru ini kerjasama itu dapat disekalikan, Doktor? Saya pasti ya pihak pembangkang akan terus ya memberi kritikan ya, dan kritikan ini adalah kritikan yang telah dijanjikan oleh mereka pemimpin-pemimpin pembangkang, bahawa kritikan yang lebih ke arah konstruktif
untuk melambangkan kematangan dan juga kerjasama mereka dalam menangani COVID-19. Kerana ini adalah masa depan kita bersama ya di dalam sebuah negara. Kita nak pastikan kedaulatan terjaga, ekonomi terjaga, pembangunan sentiasa tidak terbantut dan juga kita ingin memastikan kita berstatus negara maju secepat mungkin, iaitu kalau boleh tu 2030. Oleh itu, kalau kita tengok dari segi Majlis Pemulihan Negara dan Jawatan Kawasan Khas COVID-19, saya amat berharap ianya akan ditubuhkan secepat mungkin, dan apa yang mereka akan lakukan dalam ramalan saya adalah lebih kepada memperincikan isu-isu yang perlu ditangani segera oleh kerajaan. Ya, dan ada juga persoalan bertanya tentang terms of reference. Okey, bagaimanakah, apakah peranan yang mereka perlu lakukan dari 1, 2, 3 kena ditulislah supaya ianya lebih jelas. Okey, baik. Kita tak banyak masa sebenarnya Dr. Sharifah Syairah Said Syed. Terima kasih atas perkongsian yang begitu mendalam dan juga begitu terperinci. Kita berterima kasih. Kalau ada masa yang lebih panjang, kita harapkan dapat hubungi doktor sekali lagi untuk kita bincangkan dengan lebih lanjut. Namun, rakan setugas saya Hakim Rahman telah pun bersedia di WTC secara langsung untuk bawakan analisis awal berkaitan dengan pembentukan kabinet pada kali ini dan apakah cabaran-cabaran utama dalam menempani 100 hari kementerian-kementerian yang akan dilakukan semak sendiri oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk pastikan bahawa pencapaian-pencapaian mereka ini dapat diterjemahkan dalam tempoh hanya 3 bulan ini. Dan itu saja dapat saya bawakan dalam rutin Awani Khas pada kali ini. Saya Hafizah Zaman. Salam sejahtera.